إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita dapatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat. Diberikan kita nikmat iman dan Islam, ditambah dengan hidayah dan taufik. Buat sama-sama pada pagi yang barakah ini kita berkumpul di rumah Allah. Dan semoga perhimpunan kita ini diberkati olehnya, dilimpahkan pada kita ini dengan ilmu-ilmu yang barakah. Semoga menjadi bimbingan bagi diri kita supaya terus dapat kita membuat amal, dan semoga diterima segala amal kita dan jadikan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat. Dan juga yang saya kasih, saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam, serta pengurusi kepada Masjid Ibn Abbas, ahli jawatan kuasanya, haji-haji, hajah-hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan. Semoga pertemuan ini diberkati, perpisahan kita juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung kembali tafsir surah Al-Baqarah, iaitu pada ayat ke-63 dan 64 insya-Allah. Jadi sebelum itu, marilah sama-sama kita membacanya, semoga mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa. Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, iaitu tidak menyempurnakannya, maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah menyambung ayat Al-Quran ini dengan memulakan dengan perkataan wa'id. Seperti mana telah diterangkan oleh Ustaz Jamil pada minggu yang lepas, id ini
Dan sebelum tu Ustaz Imran juga pernah menyebutkan id merupakan tazkir, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa'idh itu tidaklah bermaksud dia adalah sequence, cerita yang selepas dan selepas, tetapi kalau disebut thumma itu maknanya cerita yang bersambung. Maka kisah ini mempunyai kaitan dengan apa yang telah kita bacakan sebelum ini, bila mana setelah kaum Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan mereka Nabi Musa AS dan Nabi Harun, setelah melepasi Laut Merah yang telah dibelah oleh Allah SWT dan mematikan Fir'aun, makanya bila berlaku Nabi Musa ini dipanggil oleh Allah SWT atas perintahnya untuk pergi menerima wahyu dari Allah SWT. Maka ketika itulah selama 40 malam Nabi Musa AS menerima yang disebutkan iaitu kitab Taurat. Maka turun selepas itu mereka sudah pun menyembah yang disebutkan ijl, iaitu anak lembu yang dibuat daripada emas tersebut. Makanya kisah ini adalah di antara perkara tersebut setelah turunnya kitab Taurat. Jadi bila mana telah pun diterima oleh mereka, oleh Nabi Musa AS kitab Taurat, dan Nabi Musa AS telah pun mengajarnya kepada mereka, makanya turunlah, maksudnya disebutkan kisah dan peristiwa ini, berlakulah peristiwa ini dan dikhabarkan kepada kita supaya kita mendapat ibrah daripadanya. Maka apakah yang disebutkan? Beberapa kalimah yang kita boleh ambil sebagai pemahaman kita. Allah SWT berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum. Akhadna mitsaqakum, akhadha bermaksud kami mengambil. Akhadna bermaksud kami telah mengambil. Akhadna itu adalah fi'il madhi, iaitu benda yang telah berlaku. Maknanya orang-orang Bani Israel telah pun berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mitsaq ini adalah perjanjian ataupun disebutkan sebagai perjanjian setia di dalam tafsir ini. Mereka telah berjanji untuk apa? Untuk menerima dan mengambil, disebutkan Taurat ini sebagai perkara yang menjadi asas di dalam kehidupan mereka. Makanya kitab Taurat yang telah diturunkan itu, mereka telah berjanji pada Allah SWT untuk sentiasa berpandukan kepadanya, dan disebutkan sebagai mengetahuinya dan beramal sungguh-sungguh dengannya. Jadi disebutkan mereka ini, Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil perjanjian tersebut, iaitu mengambil perjanjian memegang kitab Taurat dengan penuh kesungguhan dan kekuatan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ini, kerana ada di kalangan mereka yang tidak mahu patuh ketika tersebut. Tuan-tuan, jadi kita baca sebab apa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga bahawa dengan kamu pegang sungguh-sungguh kitab ini, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, supaya kamu sentiasa ini bersungguh-sungguh dan sentiasa ingat kepada pengajaran yang ada dalamnya, dan ingat juga kepada siapa yang menurunkannya. Maknanya adanya peraturan dalam hidup kamu. Kamu tak boleh buat peraturan sendiri. Semua perkara telah pun dijelaskan Allah SWT dalam Taurat itu, maka wajib untuk kamu ikut dengan sungguh-sungguh, dan jangan kamu lupakannya, jangan kamu tinggalkannya yang disebutkan pengajaran dalam itu dan syariat dalam itu. Dan supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang berjaya, iaitu orang-orang bertakwa. Jadi kalimah takwa ini sama digunakan untuk kita juga, tuan-tuan, pada orang Bani Israel dan juga untuk kita, kerana mereka juga beriman. Pada ketika itu beriman kepada Allah SWT. Cuma mungkin syariat ada sedikit perbezaan, tetapi asas tauhid adalah sama. Semalam kita bicarakan tentang tauhid. Maka ketauhidan mereka adalah sama seperti mana kita. Cuma masalahnya kerana sikap mereka dan masalah mereka selalu degil dan menolak dan mempermain-mainkan Rasul dan syariat Allah SWT. Maka sebab itulah Allah SWT kisahkan mereka di dalam Al-Quran Karim. Dan tujuan diturunkan Taurat juga adalah supaya mereka ikut dan amal, dan mereka menjadi di kalangan orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, Allah kata, sesungguhnya di kalangan kamu yang paling mulia di sisi Allah, paling dijaga oleh Allah, paling dimuliakan. Akram maknanya paling Allah akan mengangkat darjatnya, bukan orang yang mempunyai harta yang banyak saja.
bukan orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tetapi Allah kata atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Itu maksudnya takwa ini luar, skop dia sangat luas. Hatta perkataan takwa ini dia juga digunakan pada ketika yang dahulu untuk merujuk kepada golongan yang hampir dan dekat kepada Allah SWT, yang mana taat sungguh-sungguh pada perintah dan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, iaitu kitabnya, dan apa yang diutuskan Allah, iaitu rasulnya. Dan ketakwaan ini juga menghalang diri seseorang daripada melakukan, maknanya dia menghalang diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat, hatta perkara-perkara yang melalaikan dan yang menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dia. Maka apakah yang berlaku, tuan-tuan dirahmati Allah? Di sini ada satu perkara yang agak menarik untuk kita utarakan, iaitu di mana disebutkan bahawa bila mana ayat ini menceritakan tentang berlakunya Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat itu, wa rafa'na fawqakumut tur, telah berlaku sebuah peristiwa bahawa Allah telah mengangkat. Wa rafa'a fi'ilnya maksudnya adalah mengangkat, maknanya sesuatu yang terletak di atas bumi diangkat ke langit, tuan-tuan. Maknanya dia bukan maknanya kalau mengangkat mestilah ke atas dia. Maknanya konsep dia adalah ke atas. Apakah yang diangkat itu? Diangkat gunung At-Tur. Jadi gunung ini. Maka dalam tafsir ini menyebutkan pendapat ulama bahawa Tur itu adalah Tur Sina. Disebutkan Tur Sina ini. Makanya diangkat di atas apa? Di atas mereka. Maknanya ini satu kisah menarik, entah. Allah SWT mengangkat gunung tersebut dan meletakkan betul-betul di atas mereka. Subhanallah. Untuk apa? Supaya mereka taat pada Allah. Sampai betul-betul sekali, tuan-tuan. Jadi nak sebut kata, apakah kisah yang lebih detail sikit daripada ayat 63 ini? Mari sama-sama kita buka dalam surah Al-A'raf ayat 171, muka surat 389, surah Al-A'raf ayat 171. Muka surat 389. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7. 389. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, ayat 171. Jumpa Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya peringatan ini diceritakan kembali, bukan saja untuk Nabi Muhammad tapi juga untuk kaum Bani Israel. Sekali lagi Allah guna perkataan yang sama, wa'idh, dan ingatlah dan kenangkanlah ketika mana nataqnal jabal, kami telah mengangkat gunung Tursina, fawqahum, di atas mereka. Nak sebutkan cerita mereka, cerita Allah SWT, Allah detailkan apa Allah sebut, ka'annahu dhullatun, macam seolah-olah mereka ni dinaungi oleh bayang-bayang awan, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan, cuba bayangkan gunung tu terangkat dan berada di atas kita. Allah, rasa gerun sangat. Jadi disebutkan diangkat gunung ke atas Bani Israel seolah-olah gunung itu awan yang menaungi mereka, ataupun zullah, maksudnya bayang-bayang. Dalam bahasa Arab itu zullah itu adalah bayang-bayang yang telah berada di atas mereka. Dan disebutkan wa dhannu annahu waqi', sehingga mereka merasa yakin bahawa gunung itu akan menimpa mereka. Waqi' sama juga seperti mana surah Al-Waqi'ah. Makanya berlaku hempasan, ataupun nak cerita berlaku musibah, hentaman yang cukup kuat sehingga menyebabkan kematian. Jadi disebutkan oleh Allah seakan-akan mereka merasakan bahawa gunung tu nak runtuh atas mereka. Maka dikatakan kepada mereka, Allah SWT berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah, sama macam ayat 63 tadi. Maka terimalah sungguh-sungguh kitab Taurat ini. Maknanya ada yang mempermain-mainkan, tuan-tuan. Sebab apa Allah kena buat gitu? Kerana mereka ada yang mempermain-mainkan dan ada yang cuba memperolok-olokkan Nabi Musa AS. Jadi Allah mengangkat gunung tersebut. Allah kata, pegang sungguh-sungguh kitab Taurat yang telah
telah kami berikan kepada kamu. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, sama ayat sebelum itu. Dan ingatlah, maknanya kamu beramal dengannya dan ingatlah apa yang telah diturunkan kepada kamu ini, dan apa yang telah terkandung dalamnya. Kamu sungguh-sungguh beramal supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi disebutkan ini bahawa ada beberapa pendapat. Yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa kenapa Allah kena buat macam tu. Jadi apa sebabnya? Kerana disebutkan oleh Ibnu Abbas bahawa kerana mereka ni tolak untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah buat mereka seperti itu. Sebab apa? Ada di kalangan mereka yang tak nak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisahnya mereka ni bila mana Nabi Musa alaihissalam turun bersama Taurat, dan ada di kalangan mereka yang sembah, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak mereka sembah ni kan, anak patung ni. Kemudian Nabi Musa alaihissalam telah maknanya sebut pada Samiri bahawa kamu ni akan dihalau Samiri tersebut, dan Samiri tidak boleh bercakap apa-apa kecuali la misas, jauhkan diri padaku, jauhkan diri padaku. Ada pendapat ulama kata dia kena penyakit, ada pendapat ulama kata dia jadi gitu, dia tak boleh cakap benda lain kecuali jauhkan diri padaku. Maka Samiri pun berlalu. Maka di kalangan mereka ini ada yang nak taat dan ada yang tak nak taat. Sebahagian mereka yang ikut terus beriman pada Nabi Musa, ada sebahagian tak nak pula beriman. Maknanya tak nak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada perintah di situ. Tapi nak sebut kata disebabkan itu maka Allah angkat gunung Tursina atas mereka. Maka berlakulah mereka ni sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan ingat tak kisah lepas pada tu berlaku yang Allah suruh mereka ni bunuh sesama mereka. Mana sebab taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketakutan kepada Allah tu membawa mereka kepada ketakwaan. Yang itu nanti kita sambung ayat 64 tadi. Baik. Jadi oleh sebab demikian disebutkan juga oleh para ulama mufassirin, kebanyakannya menceritakan tentang atur. Apakah atur itu? Kata para ulama yang jumhurnya menyebutkan bahawa atur bermaksud bukit ataupun gunung lah. Jadi tur itu dia mesti gunung yang berpokok. Maka naik tu bersama dengan pokok-pokok. Jadi nak sebut kata kalau gunung yang tak ada pokok dia tak panggil atur. Jadi yang ulama sebutkan sebabkan itu maka disebutkan tur ini adalah bukit Tursina sendiri, dan mereka berada di sekelilingnya. Makanya Imam As-Sudi menyebutkan bahawa kenapa Allah angkat gitu, kerana mereka ni tak nak sujud kepada Allah SWT. Kerana ada perintah untuk sujud, maka mereka ingkar, tak nak bersujud. Maka Allah SWT telah mengangkat gunung itu supaya membuatkan mereka bersujud pada Allah SWT. Jadi dan kemudian mereka ni sujud, kata Imam Sudi dalam kitab tafsirnya, dan keadaan sujud itu mukanya berpaling ke tepi, melihat sebelah, melihat kawan-kawan dia, tuan-tuan, dalam keadaan ketakutan kepada disebutkan yang Allah SWT buat kepada mereka. Dan kemudian Allah SWT disebabkan itu Allah merahmati mereka dan menyingkirkan azab daripada mereka sebab mereka sujud, tuan-tuan. Jadi sujud ni, tuan-tuan, kita masuk sedikit tentang sujud. Kenapa sujud ni cukup hebat, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Terdapat di antara banyaklah, tapi saya buat 4 saja pagi ni kerana masa agak singkat. Ada 4 yang Nabi sebutkan kelebihan sujud kepada Allah SWT. Yang pertama sekali Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban. Tuan-tuan boleh catat dalam buku nota tu, dalam bahagian hadis. Thauban ni adalah pembantu Nabi SAW. Maka dia dekat dengan Nabi. Maka dia pernah ditanyakan, pernah Thauban bertanya, apakah maksudnya kelebihan dengan bersujud pada Allah SWT? Maka Nabi SAW pun menjawab, alaika bikathratis sujud. Bukan, maksudnya ada orang tanya dia, apakah yang paling dicintai oleh Allah? Itu soalan dia. Apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dia tanya pada Rasulullah. Dan satu ketika yang lain orang tanya pula pada Thauban, apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Maka Thauban pun menjawab daripada apa yang Nabi sebutkan. Nabi kata, alaika bikathratis sujud lillah. Pada kamu selalulah perbanyakkanlah sujud kepada Allah, kata Nabi SAW. Fa innaka la tasjudu lillah.
sajdatan illa rafa'aka Allahu biha. Dan kamu ini dengan kamu banyaknya sujud, dan bila kamu setiap kali mana kamu sujud itu tidak lain tak bukan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat kamu. Rafa'aka Allahu biha darajah. Kamu akan diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat darjat Allah Subhanahu wa taala ni bagi orang beriman adalah mengangkat keimanan dia, mengangkat nilai iman dia dan ketakwaan dia. Semakin dia bertakwa pada Allah, maknanya apa? Semakin dia hampir dengan Allah. Bila orang tu banyak bersujud kepada Allah SWT, dan semakin hampir dengan Allah, semakin besarlah redha Allah kepada dia. Tengok sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an. Betul tak? Jadi sebutkan mereka ni radhiyallahu anhu, Allah redha pada mereka dan mereka juga redha pada Allah SWT. Bermakna Allah telah memberikan keredaan pada mereka itu atas sebab ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ulama orang-orang sahabat dulu sujud tuan-tuan, sehingga disebutkan macam batu mereka sujud, sehingga burung-burung ni hingga atas belakang badan mereka kerana menyangka mereka ni adalah batu, kerana lamanya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah angkat darjat, dan sebabkan darjat itu dekat dengan Allah, maka semakin hampirlah dia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka itu yang pertama, dia angkat darjat. Yang kedua, Nabi kata wa hatta anka biha khati'atan. Maknanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa dan kesilapan kamu. Jadi ini yang dua yang pertama. Pertama, Allah angkat darjat. Yang kedua adalah dengan Allah hapuskan dosa-dosa kamu. Jadi dosa-dosa yang kita sedar tak sedar buat, maka dengan sujud akan meleraikan diri orang itu daripada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dosa yang besar. Maka dosa besar kenapa? Kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu. Jadi yang kedua, yang ketiga, apakah kelebihan sujud? Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini merupakan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang tadi Sauban yang juga Imam Muslim meriwayatkannya, dan yang ini Abu Hurairah Imam Muslim meriwayatkannya. Makanya ini adalah hadis sahih. Nabi menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih. Ada satu ketika seorang hamba akrab dengan Tuhan dia. Akrab ni tuan-tuan daripada perkataan qarib. Qarib maknanya dekat. Jadi bila dekat tu maknanya rapatlah tuan-tuan. Qarib ni, kita pun kawan kita panggil ada sahabat satu, kawan satu, sahabat satu, sahabat karib satu. Betul tak? Ada sahabat karib. Karib tu bahasa Arab, bukan karib sebenarnya. Qarib, dekat. Tu maksudnya. Jadi Nabi kata paling dekat kedudukan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata wa huwa sajidun, ketika mana dia sujud kepada Allah. Itulah saat paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kata wa huwa sajidun fa'akthirud du'a, maka Nabi kata perbanyakkanlah doa. Jadi waktu sujud tuan-tuan dirahmati Allah, makna di sini ulama sebutkan, antaranya Imam Nawawi, masa sujud boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana waktu itu dekat dengan Allah. Makanya kalau kita sujud ketika sempat, kalau berjemaah kita sempat, kita doa. Setiap sujud kita doa. Sujud sebut dalam hati doa tersebut. Kalau bahasa Melayu lah, sebab tak boleh sebut. Kalau sebut masa sujud, ya Allah, angkatlah segala kesusahanku, batal terus solat. Walaupun dia doa, kenapa tak boleh sebut dalam bahasa lain? Dan disebutkan ketika sujud tersebut, maka berdoalah, kerana doa itu mustajab ketika sujud pada Allah SWT, kerana kedudukan hamba cukup dekat. Jadi yang ketiga, kelebihan sujud adalah hampir dan dekat kepada Allah. Dan yang keempat, doa akan menjadi mustajab. Maka ketika sujud, doa. Sebab itu Nabi kata, alaika bi kathratis sujud lillah, kamu sujudlah banyak-banyak pada Allah. Maka kata ulama, adakah dengan kita jalan kemudian tiba-tiba kita sujud? Tidak. Sujud mestilah mengikut cara yang diajar oleh Nabi SAW. Yang pertama, perbanyak sujud bermakna perbanyakkan solat sunat kamu. Solat fardu tahu dah, 17 rakaat semua, satu
kira satu hari. Dan nak memperbanyak lagi macam mana? Dengan menambah solat sunat kita dan solat malam yang itu disebutkan. Jadi dengan solat sunat tersebut kita akan menambah kuantiti sujud kita dan juga dalam masa yang sama kualiti sujud kita kepada Allah. Dan disebutkan oleh para ulama, mengapa kita banyak masalah dalam kehidupan kita? Kenapa kita banyak masalah? Kerana kurangnya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh hukama, jarak di antara masalah kita dengan penyelesaiannya adalah jarak di antara dahi kita ke tempat sujud kita. Yang disebutkan, maknanya dengan perbanyaknya kita sujud, maka akan Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan segala disebutkan sebagai masalah-masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi setiap masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki oleh Allah pada jalan yang tidak sangka-sangka. Di antara jalan menuju takwa adalah perbanyakkan sujud kepada Allah SWT, dengan disebutkan Nabi SAW hadisnya, iaitu mempertingkatkan amalan-amalan solat-solat sunnah, di antaranya qabliyah dan ba'diyah itu, dan solat sunat sunnah yang lain, supaya kita menambahkan hubungan kita lebih hampir kepada Allah SWT. Maka saya teruskan, kita kembali kepada ayat yang 64 tadi. Ada berapa minit lagi tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi pada ayat 64 surah Baqarah, kembali pada muka surat 27, disebutkan summa tawallaitum min ba'di dzalik. Lepas Allah angkat gunung, maka mereka sujud. Dan Allah kata, kemudian sesudah itu, tak lama lepas pada itu, kamu telah memperbelakangkan perjanjian setia kamu dan tidak menyempurnakannya. Apa dia tak sempurna ni tuan? Iaitu kamu tidak memegang teguh kepada ajaran Taurat dan tidak beramal dengannya. Jadi ada sebut ayat ini ada dua fungsi. Pertama, fungsi ketika itu, zaman Nabi Musa, kita lihat lepas pada itu mereka minta macam-macam pada Nabi Musa. Mereka minta makanan, manna wassalwa, mereka minta air, mereka minta itu, mereka minta ini. Tapi dalam masa yang sama, bila Nabi Musa suruh mereka pergi berjihad jalan Allah, mereka kata apa? Fadhhab anta wa rabbuka, surah Al-Maidah ayat 20. Kamu dengan Musa, kamu pergilah masuk, faqatilah, pergi bunuh mereka semua. Kami qa'idin, kami jadi orang yang duduk kat sini, kami malas nak pergi berperang. Sampai macam tu sekali, maknanya mereka melanggar apa yang Nabi Musa suruh mereka, maknanya taat, dan Allah SWT suruh taat, mereka tak nak. Jadi sebab itu Allah sebut. Dan fungsi kedua, pada zaman Nabi SAW hingga kini, mereka apa? Mereka memperbelakangkan perjanjian setia itu dengan mereka menyorokkan syariat-syariat yang benar dalam itu. Di antara syariat benar dalam kitab mereka adalah, kamu tunggu nanti akan datangnya seorang baina yaday min at-Taurat, Nabi SAW, Nabi Isa AS sebut kepada kaum Bani Israel, nanti akan datang min ba'di ismuhu Ahmad, selepas pada aku, iaitu seorang yang bernama Ahmad, yang turah Rasul kamu kena ikut, kerana dia membawa ajaran yang diturunkan oleh Allah dan akan membenarkan apa yang ada pada Taurat dan Injil. Itu disebutkan dalam surah Saf. Maka tuan-tuan dirahmati Allah SWT, maka mereka tak mau ikut. Jadi masalah. Kenapa? Dia tengok lah Pak Arab rupanya. Dia tengok Nabi datang, oh Pak Arab, ini pula kitabnya bahasa Arab pula, bukan bahasa Ibrani. Sudah dah, jangan buat kerja, jangan ikut dia. Jadi mereka tak nak ikut Nabi Muhammad SAW. Kerana itu, maka Allah kata summa tawallaitum min ba'di dzalik. Nampak? Dia tak nak, dia membelakangkan perjanjian yang telah dibuat dulu. Dulu berjanji kerana takut pada Allah SWT. Sekarang dah mulai lupa pada perjanjian tersebut. Dan kemudian Allah SWT kata, falaula fadlullahi alaikum, maka kalaulah tidak kerana limpahan kurnia Allah kepada mereka, wa rahmatuhu, dan rahmat belas kasihan pada mereka, lakuntum minal khasirin, tentulah mereka menjadi golongan yang rugi. Makanya disebutkan bahawa di kalangan mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada di kalangan mereka yang tak mau menerima Allah Subhanahu Wa Taala, dan keimanan mereka kepada Allah telah disia-siakan. Makanya disebutkan, kita buka sekejap tuan-tuan, untuk yang saya rasa
sempat laku akhir sekali, iaitu pada surah Saf ayat yang kelima, muka surat 1503. Apa yang disebutkan sebagai perjanjian ini, dan kenapa mereka ini disebutkan sikap mereka itu menyakiti Rasul mereka. Kita buka pada muka surat 1503. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada surah Saf ayat yang ke-5. Nabi Musa ni, ya Allahu Akbar, kerana apa? Mereka ni perangai mereka cukup menjengkelkan, sehingga Nabi Musa kena cakap macam ni. Nabi Musa kata apa? Muka surat 1503 ayat 5 surah Saf. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapalah kau ni menyakitkan aku? Sampai Nabi Musa kena sebut macam tu. Mereka buat apa? Mereka lupakan perjanjian mereka tu dan membuat sikap-sikap yang mereka ni tak nak ikut, sikap degil mereka, sikap angkuh mereka. Maka Nabi Musa sampai kena sebut macam ni, kamu ni kenapalah sakitkan aku? Dan kemudian Nabi Musa kata, wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, sedangkan kamu tahu bahawa aku ni pesuruh Allah SWT yang diutuhkan kepada kamu. Maknanya yang inilah perjanjian tadi tu. Kamu dah tahu dah bahawa kita ni betul kamu kena ikut, aku ni kamu kena taat, tapi kamu ni duk menyakitkan hati aku. Dapat nikmat macam-macam, tetap tak mau taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan pada seterusnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tak kala mereka menyeleweng dari kebenaran yang mereka sedia mengetahui, iaitu mereka tak nak mengaku kebenaran ajaran mereka, ajaran iaitu agama yang sebenar, maka disebutkan bahawa Allah selewengkan hati mereka daripada mendapat hidayah dan petunjuk. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan sebenarnya Allah tidak akan memberi hidayah dan petunjuk kepada kaum yang fasik, iaitu kaum yang derhaka. Jadi disebutkan sini bahawa ibrahnya kepada diri kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebabkan mereka sesat dan mereka tidak nampak akan sebenarnya apakah perkara sebenar mereka kena ikut. Sebab apa? Sebab utama kerana menolak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tuan. Menolak hidayah Allah ni banyak bentuk. Antaranya yang pertama, bila datang panggilan untuk menuju ke masjid-masjid Allah SWT, tak payahlah, relax je lah, kita tak payah pergilah. Adanya diajak kepada majlis-majlis ilmu, tidak mahu hadir. Diajak menuju kepada Allah untuk meninggalkan benda-benda maksiat, tak nak diterima nasihat. Diajak untuk sentiasa buat, maknanya pelakuan yang baik dan mendirikan salat, dia tak nak buat, dia tak nak, maknanya apa? Derhaka kepada Allah. Sekali buat, Allah mungkin bagi rahmat lagi, macam kaum Bani Israel. Mereka buat sekali, Allah bagi balasan, dan mereka kembali mendapat rahmat Allah. Tuan-tuan ingat tu. Maknanya apa? Mereka ni sekali buat keingkaran, Allah pulang memberikan rahmat Allah, kerana Allah memberi peluang untuk dia kembali. Kemudian Allah tambah lagi nikmat kepada dia, supaya dia kenang pada Allah, semoga dia kekal dalam iman. Dan akhirnya berlaku lagi derhaka, Allah ulang benda yang sama, berlaku lagi derhaka, sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala buat apa? Ini dia, Allah kata tu, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maknanya kamu dah tak nak terima sangat, maka hati kamu akan diselewengkan buat selama-lamanya. Tu tuan-tuan. Sebab tu ada ayat-ayat lain, khatamallahu ala qulubihim, kita baca sebelum ni kan. Bila orang tu tolak sekali, tak apa lagi, tolak 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya bila sampai time, dia akan dikunci hatinya, dia tak akan lagi mendapat hidayah Allah SWT sampailah dia mati, tuan-tuan. Itu benda yang menakutkan. Jadi sebab itu sekali mana kita ni mendapat nasihat ataupun mendapat disebutkan teguran dari Allah, dengan kita diberikan kesakitan atau diberikan nasihat dari orang lain, datang ke majlis ilmu, tiba-tiba ustaz tu cakap kena pula dengan diri kita, kita pun berubah. Itu tanda-tanda sifat orang bertakwa. Dia mendapat nasihat dan dia mengubah dirinya kepada kebaikan, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu yang bahagian yang kita akan bicarakan. Maka kita akan berhenti di sini untuk amalan, untuk amalan.
Kita buka sekejap muka surat 115. Jadi ini amalan untuk kita buat supaya tidak terjadi seperti mereka yang melupakan perjanjian, iaitu meninggalkan iaitu tanggungjawab mereka terhadap kitab mereka, dan meninggalkan suruhan Allah SWT, dan lari daripada hidayah dan taufik Allah SWT. Untuk Allah kekalkan semua ini, maka buka muka surat 115. Kita nak tengok sebuah ayat ni. Tuan-tuan biasa dah ayat ni, cuma kita nak bicara balik. Bukan maksud kita nak ulang kembali peringatan ini. Tuan-tuan nanti buat masa pun agak singkat. Jadi tuan-tuan nanti baca ayat 284 286 surah Al-Baqarah. Jadi saya bukan nak langkah tuan-tuan, tapi yang ni untuk amalan. Lalang dah kita lalu, baik kita terus sebutkan supaya kita boleh buat amalan. Kata Nabi SAW, kedua-dua ayat ini mempunyai kehebatannya. Kedua-dua ayat ini, iaitu dua ayat terakhir dalam surah Baqarah, iaitu yang pertama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tuan-tuan boleh baca lepas ni ayat 114 dan 115, 284 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi ayat ini, dua ayat ni apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang maknanya diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang telah maknanya disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Dua ayat ni bacalah pada waktu malam. Dua ayat ni bacalah pada waktu malam. Malam ni bila? Maghrib tu malam lah. Jadi maghrib, isyak dan seterusnya sampailah ke subuh. Jadi dua ayat ni amalkan. Nabi kata bacalah pada waktu malam, dan maknanya kalau dibaca Allah SWT akan mencukupkan baginya. Nabi kata mencukupkan. Apa erti mencukupkan? Imam An-Nawawi kata yang pertama, Allah SWT akan memperbarui iman dia. Allah SWT akan memperbaharukan iman dia, dan menjadi iman tu iman yang baik dan elok dan kukuh. Tuan-tuan tengok ni, bagaimana dalam ayat ini disebutkan, pada ayat ini Allah kata kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Maka kita tak perlu jadi macam Bani Israel yang nak taat kena turun bala dulu baru taat. Ni dah angkat gunung atas kepala baru nak sujud pada Allah. Macam orang kadang-kadang tu duk buat perkara-perkara yang Allah larang, nak tunggu bila? Nak tunggu datang hidayah baru nak buat. Masa tu dah terlambat. Jadi nak sebut, ada orang kata, kenapa kamu ni tak tutup aurat ni? Tunggu hidayah sampai, kata dia. Kenapa tak solat? Tunggu hidayah sampai. Dia bukan hidayah sampai. Kalau dah orang cakap, maknanya dia dah tahu bahawa benda tu wajib, itulah hidayah dia. Kalau tak mau terima lagi, maka Allah akan datang peringatan demi peringatan, tetapi akhirnya akan datang musibah kepada dia kerana tak taat pada perintah Allah SWT. Makanya ketaatan kita berbeza dengan Bani Israel, iaitu wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar daripada Quran, daripada nas yang benar, maka kami taat kepadamu ya Allah. Itu kita tuan-tuan, yang Allah SWT ajar dan Nabi ajar pada kita. Kita buat dengan penuh kekuatan, kekhusyukan dan ketakwaan pada Allah. Setiap ibadah kita buat dengan kesungguhan. Sebab tu kalau umat beriman, semalam tak dapat sentuh tentang tauhid. Orang yang ada tauhid tidak perlu dipantau. Orang yang ada tauhid tidak perlu dipantau untuk beramanah, untuk jujur, tak perlu dipantau. Orang yang ada tauhid, dia kenal Allah dan Allah perhatikan dia. Wa qalu sami'na wa ata'na. Allah kata jangan buat gini, dia kekal buat kerana dia tahu Allah melihat dia. Maka dia tak perlukan CCTV untuk memantau dia. Dia tak perlukan supervisor untuk memantau dia. Dia akan amanah dalam kerjanya, dalam ibadahnya, dalam perlakuan dia. Tanpa sedikit pun dia melakukan perkara yang haram di sisi Allah SWT. Kerana dia tahu Allah perhatikan dia. Inilah sifat orang beriman dan orang bertakwa. Maka seterusnya tuan-tuan boleh bacalah. Pada ayat sepah ni, ayat 286 ada doa yang cukup hebat tuan-tuan di situ. Antaranya Allah disebutkan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Maknanya ya Allah, jangan kau pikulkan sesuatu pada kami yang tidak mampu kami pikul ya Allah. Maknanya apa? Ujian kepada iman. Jangan uji iman kami ni sampai kami dah terlerai iman daripada diri kami.
Itu antara perkara yang paling ditakutkan oleh para sahabat dan orang saleh. Maka doa ni untuk mengekalkan iman. Maka kata Imam Nawawi, seorang yang bacanya pada waktu mana Allah akan pelihara imannya dan Allah akan mencukupkan baginya. Iaitu apa? Iaitu rezekinya. Dan Allah akan mencukupkan baginya, iaitu dengan diangkat darjatnya dan diterima ibadah-ibadahnya. Dan Allah akan mengekalkan imannya sehinggalah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu saya mohon maaf dan berilah teguran kepada saya fakir ini. Semoga Allah memberkati pertemuan kita dan semoga kita dapat amalkan dan sampaikan apa yang telah kita ketahui ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'atin la yustajab laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, Tuhan kami jauhkanlah, ya Allah Tuhan kami jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak khusyuk. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak mustajab. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak mampu kami bendung. Ya Allah, Tuhan kami berikan kami kefahaman dalam agama dan kefahaman dalam untuk memahami Al-Quran-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk beramal dengan ilmu kami dan jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat orang Bani Israel seperti yang telah kami baca dalam kitab-Mu. Ya Allah, dan jadikanlah kami umat yang bertakwa dan sentiasa taat kepada perintah-Mu. Ya Allah, dan sentiasa berusaha mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kemenangan kepada umat Islam. Ya Allah, Tuhan kami satukanlah umat Islam. Berikanlah kemenangan kepada umat Islam dan berikanlah pembebasan kota Palestin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada sahabat kami dan saudara kami di sana. Ya Allah, mereka dizalimi. Ya Allah, dan sentiasalah berikan bantuan kepada kami. Ya Allah, dan kami memelihara iman kami dan kami menundukkan diri kami kepadamu. Ya Allah, semoga kami mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.